Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 Seksyen 3 akan membentangkan tajuk kami yaitu Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD, khususnya dari aspek isu, cabaran dan penambahbaikan dalam pendidikan di Malaysia. Untuk permulaan, infografik ini menerangkan asas kepada PBD, iaitu konsep teori yang berkaitan serta kepentingan pelaksanaan PBD dalam sistem pendidikan negara. Bagian pengenalan, pertama sekali, pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan satu kaedah penilaian yang dijalankan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Maksudnya, guru tidak hanya menilai murid melalui peperiksaan semata-mata, tetapi juga melalui pemerhatian, aktiviti keras, soal jawab, tugasan, pembentangan, dan hasil kerja murid. PBD ini bertujuan untuk melihat perkembangan murid secara holistik, yaitu dari tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif merujuk pada pengetahuan dan pemikiran murid. Aspek afektif pula melibatkan sikap, nilai, emosi murid, manakala aspek psikomotor pula merujuk kepada kemahiran fizikal atau kemahiran melakukan sesuatu aktiviti. Jadi, PBD ini membantu guru melihat perkembangan murid secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan markah peperiksaan. Seterusnya adalah domain kosong, konsep pentaksiran bilik darjah. Kita lihat kepada konsep PBD. Dalam bahagian domain 1, definisi dan konsep PBD. PBD ini dijelaskan sebagai proses pentaksiran yang berterusan dan autentik. Hal ini bermaksud pentaksiran dilakukan secara konsisten dan berdasarkan situasi pembelajaran yang sebenar di dalam bilik darjah. PBD juga bersepadu dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, guru boleh menilai murid sambil mengajar, bukan selepas tamat pengajaran suatu topik sahaja. Antara ciri penting PBD ialah dijalankan secara sistematik, menilai murid secara holistik, dan menyokong pembelajaran murid secara aktif. Seterusnya teori dan dasar berkaitan PBD. Bagian seterusnya adalah teori dasar yang menyokong pelaksanaan PBD. Teori pertama ialah teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahawa murid membina pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, aktiviti dan interaksi. Contoh, murid lebih mudah faham apabila mereka berbincang, membuat eksperimen atau menyelesaikan masalah sendiri. Teori kedua ialah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini membantu guru menilai kemahiran berfikir murid daripada aras rendah hingga ke aras tinggi. Contohnya, murid bukan saja perlu mengingat fakta, tetapi juga perlu memahami, menganalisis, menilai dan mencipta sesuatu. Seterusnya ialah Assessment for Learning atau AFL. Konsep ini bermaksud pentaksiran digunakan untuk membantu pelajar melalui maklum balas guru. Murid dapat mengetahui kelemahan mereka dan memperbaiki prestasi. Selain itu, terdapat juga teori kecerdasan Gardner. Teori ini menyatakan bahawa setiap murid mempunyai kecerdasan yang berbeza. Ada murid yang kuat dari segi bahasa, logik muzik, interpersonal, kinestetik, dan sebagainya. Oleh itu, PBD ini memberi peluang kepada guru untuk menilai potensi murid secara lebih adil dan menyeluruh. Seterusnya ialah kepentingan pelaksanaan PBD. Pertama, PBD dapat menilai perkembangan murid secara holistik. Guru dapat melihat bukan saja pencapaian akademik tetapi juga kemahiran, sikap, dan nilai murid. Kedua, PBD dapat meningkatkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, dan kolaborasi. Kemahiran ini penting kerana bukan saja perlu cemerlang dalam peperiksaan tetapi juga perlu bersedia menghadapi kehidupan sebenar. Ketiga, PBD membantu guru menambah baik pengajaran dan pembelajaran melalui maklumat yang diperoleh daripada PBD. Guru boleh mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan tambahan dan
menyesuaikan kaedah pembelajaran mengikut tahap murid. Keempat, PBD dapat menggalakkan pembelajaran aktif. Murid akan lebih terlibat dalam kelas kerana mereka dinilai bukan saja melalui ujian bertulis tetapi juga melalui aktiviti. Akhir sekali, PBD menyediakan data untuk membuat keputusan. Data ini penting kepada guru, sekolah dan pihak KPM untuk merancang intervensi seperti penambahbaikan pendidikan yang lebih berkesan. Seterusnya, isu dan cabaran pelaksanaan PBD. Pertama, beban tugas dan kekangan masa guru. Guru dibebani dengan tugas pentadbiran yang tinggi, saiz kelas yang besar, dan silibus yang padat dalam masa PDP yang terhad. Ini menyebabkan guru tertekan dan letih. Kesannya, masa untuk merancang PBD menjadi sangat terhad, kualiti pentaksiran terjejas, dan penilaian tidak dapat dibuat secara menyeluruh. Kedua, tahap kefahaman guru terhadap PBD. Kefahaman segelintir guru tentang konsep, teknik, instrumen, dan interpretasi PBD masih rendah. Guru sukar membina item pentaksiran autentik dan kurang yakin membuat pertimbangan profesional. Kesannya, penilaian menjadi tidak konsisten, timbul isu kesahan atau kebolehpercayaan data, dan potensi sebenar murid gagal dapat dikenal pasti dengan tepat. Yang ketiga, kekurangan teknologi dan infrastruktur. Segelintir sekolah, kekurangan peranti, internet yang lemah, dan kekurangan proyektor. Guru juga sukar menggunakan aplikasi digital, menyebabkan pengurusan rekod masih dibuat secara manual. Kesannya, pentaksiran digital tidak dapat dioptimumkan, manakala proses merekod data mengambil masa yang lama dan kurang sistematik. Keempat, penglibatan dan motivasi murid. Murid kurang berminat dan pasif disebabkan komunikasi salah. Hal ini karena kaedah pengajaran guru tidak diperbagaikan serta kurangnya penggunaan teknologi yang menarik. Kesannya, murid tercicir daripada aktiviti pembelajaran, motivasi mereka menurun dan tahap penguasaan sebenar murid gagal dinilai. Sebagai kesimpulan, isu-isu ini tidak boleh dibiarkan. Kita memerlukan perancangan yang strategik, latihan berterusan untuk guru, dan penyediaan kemudahan yang mencukupi serta sokongan semua pihak agar PBD dapat berjalan dengan lancar. Pada slide ini saya akan menerangkan tentang penambahbaikan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD dalam sistem pendidikan. Penambahbaikan ini penting bagi memastikan PBD dapat dilaksanakan secara lebih sistematik, berkesan dan juga selaras dengan perkembangan pendidikan masa kini. Yang pertama, yaitu penggunaan teknologi digital dalam pentaksiran. Penggunaan teknologi membantu guru melaksanakan pentaksiran dengan lebih mudah dan teratur. Sebagai contoh seperti Google Classroom, Kahoot Quizzes, dan Microsoft Teams yang digunakan untuk mengurus tugasan, membuat kuis interaktif, merekod pencapaian murid, serta menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian. Melalui penggunaan aplikasi digital ini, guru dapat menjimatkan masa lagi, mengurangkan beban kerja, dan juga memudahkan proses penyimpanan data murid. Selain itu, murid juga dapat menjadi lebih aktif dan berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya ialah peningkatan profesionalisme guru. Guru sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan pelaksanaan PBD melalui bengkel, kursus profesional, dan juga PLC atau Professional Learning Community. Latihan seperti ini membantu guru memahami kaedah pentaksiran yang sesuai, cara menyediakan instrumen pentaksiran, dan juga penggunaan teknologi digital dalam PDP. Selain itu, guru juga dapat berkongsi ide, pengalaman, dan juga amalan terbaik bersama rakan guru bagi menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selain itu, sokongan dari pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sangat penting. Pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan ICT untuk guru, memberi sokongan kepada guru, dan membuat pemantauan secara berkala supaya pelaksanaan PBD berjalan dengan lancar.
manakala pihak KPM pula menyediakan garis panduan, latihan, kursus serta platform digital bagi membantu guru melaksanakan pentafsiran secara lebih teratur dan juga sistematik. Bagi bahagian 5.0 pula, slide ini dia menerangkan tentang pengurusan dan pemerkasaan pendidikan melalui PBD. Dalam bahagian ini, KPM berperanan menyediakan dasar, latihan, dan sistem pelaporan untuk memastikan PBD dilaksanakan secara berkualiti dan konsisten. Pentadbir sekolah pula bertanggungjawab memantau pelaksanaan PBD serta memberi sokongan kepada guru. Guru pula melaksanakan pentafsiran secara berterusan dan memberikan maklum balas kepada murid untuk membantu meningkatkan pencapaian mereka. Akhir sekali, pelaksanaan PBD juga membantu murid menguasai kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaboratif, dan juga pemikiran kritis, kreativiti, dan literasi digital. Kemahiran ini penting untuk melahirkan murid yang lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dunia pendidikan semasa. Kesimpulannya, PBD bukan sahaja digunakan untuk menilai tahap pencapaian murid, tetapi juga membantu dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, aktif, dan juga menyeluruh. Seterusnya, pada slide ini, saya akan menerangkan tentang pelan strategik, implikasi, cabaran, punca kuasa pelaksanaan PBD, serta rumusan keseluruhan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dalam pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, bagi memastikan pelaksanaan PBD berjalan dengan berkesan, terdapat beberapa pelan strategik dan amalan terbaik yang perlu dilaksanakan. Bagi pelan jangka pendek, pihak sekolah dan guru perlu meningkatkan kefahaman terhadap PBD melalui latihan, bengkel, dan pemantauan secara berterusan. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti platform dalam talian juga perlu diperluaskan untuk memudahkan pentaksiran dan pengurusan data murid. Manakala, bagi pelan jangka panjang, sistem pentaksiran perlu diperkukuhkan supaya lebih holistik, inklusif, dan selaras dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Hal ini bagi melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga memiliki sasya dan kemahiran insania yang baik. Seterusnya, pentaksiran digital dan kolaborasi guru memainkan peranan penting dalam memperkasakan PBD. Penggunaan aplikasi digital membolehkan guru merekod, menganalisis, dan memantau pencapaian murid dengan lebih sistematik. Pada masa yang sama, kolaborasi antara guru melalui PLC atau perkongsian profesional membantu meningkatkan kualiti pentaksiran agar lebih konsisten dan berkesan. Selain itu, pendekatan pentaksiran berasaskan projek dan aktiviti juga dapat meningkatkan penglibatan murid dalam pembelajaran. Kaedah ini memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kreatif, bekerjasama, dan menyelesaikan masalah melalui pengalaman pembelajaran yang lebih autentik dan bermakna. Namun begitu, pelaksanaan PBD turut memberi beberapa implikasi dan cabaran. Dari segi implikasi terhadap guru perlu menjadi lebih kreatif, inovatif, dan mahir dalam merancang pentaksiran yang sesuai. Walaupun beban kerja guru meningkat, PBD membantu guru memahami tahap penguasaan murid dengan lebih mendalam. Bagi murid pula, PBD membantu meningkatkan keyakinan diri, penglibatan aktif, dan penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa cabaran utama seperti beban tugas guru yang tinggi, kekurangan kemudahan teknologi, tahap kefahaman guru yang tidak seragam, serta penglibatan murid yang kurang konsisten dalam PDP. Seterusnya, pelaksanaan PBD juga disokong oleh beberapa punca kuasa utama, yaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM,
serta dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, yaitu DSKP. PPPM menjadi panduan utama dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara secara holistik dan berkualiti, manakala DSKP pula menjadi rujukan guru dalam merancang kandungan pembelajaran, standard pembelajaran, dan standard prestasi murid. Sebagai penutup, dapat dirumuskan bahawa PBD merupakan satu pendekatan pentaksiran yang sangat penting dalam sistem pendidikan Malaysia kerana ia mampu menilai perkembangan murid secara menyeluruh dan berterusan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran dalam pelaksanaannya, kerjasama semua pihak seperti guru sekolah, ibu bapa dan Kementerian Pendidikan Malaysia amat penting bagi memastikan PBD dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Sekian itu sahaja, terima kasih.